Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wow, ini pengakuan yang cukup mengejutkan daripada Atok. Daripada seorang yang sudah berusia hampir 100 tahun. Rupa-rupanya ini pendedahan pengakuan daripada Mahathir sendiri Yang ni Mahathir sendiri yang akui. Ini tak payah orang nak tolong dedah, tak payah orang cuba-cuba untuk korek-korek, bongkar sana sini, tidak perlu. Kerana apa? Mahathir sendiri mengakui bahawa dia dah 9 kali dipanggil polis berkaitan 3R. Itu kata Dr. Mahathir. Mungkin dia nak cakap dia ni sedang ditindas ke apa. Tapi bagi saya lihat tajuk ini, saya nampak di sana bahawa Mahathir memang selalu disiasat oleh polis berkaitan 3R. Kenapa? Kerana dia suka cakap tentang 3R. Sebab itu dah 9 kali kena panggil. Jadi polis pun tak akan panggil, tak akan panggil kalau tak ada apa-apa yang patut dipanggil. Tapi ini dah 9 kali dipanggil polis berkaitan 3R. Dah 9 kali dipanggil. Sepatutnya Mahathir dah bertaubat, dah berubah. Jangan buat lagi. Kenapa nak tambah sampai berpuluh-puluh kali kah? Tak baik tahu untuk teladan bagi generasi akan datang. Tak baik untuk jadi teladan daripada seorang tokoh negara Malaysia, tapi dah 9 kali dipanggil. Bayangkan, memang itu impression yang tak bagus lah bagi saya. Bekas Perdana Menteri itu berkata beliau tidak kisah berapa kali dipanggil polis. What? Tidak kisah? Susah lah kalau tak kisah. Nanti orang ikut susah. Susah. Nanti jadi teladan, jadi ikutan, susah, tak baik. Ini dapat menghancur negara Malaysia kalau terus menerus begini. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau sudah pun 9 kali dipanggil oleh polis untuk dirakam keterangan berhubung isu berkaitan sensitiviti kaum, agama dan institusi diraja 3R. Mahathir berkata nak siasat-siasatlah. Aku tak tahulah. Saya pun tak tahu macam mana cara dia punya slang lah. Antu sudah tua, jadi mungkin nak siasat-siasatlah. Nak siasat-siasatlah. Ini sudah 9 kali saya dipanggil, kata Mahathir. Selepas ini 10, 11 kali tak apa. Kita akan kira berapa kali dipanggil. Maknanya Mahathir mau berikan adakah Mahathir mau memberikan gambaran bahawa dia tidak akan berhenti untuk terus buat apa yang dia buat ini. Saya nak cakap juga untuk bangsa saya, katanya ketika berucap pada ceramah sempena PRK Dun Simpang Jeram di markas PAS kawasan Bakri menurut berita harian. Yang saya hairan, waktu Mahathir jadi Perdana Menteri dia tak buat ini. Dia tak buat ini, malahan dia selalu cakap Melayu mudah lupa, Melayu pemalas lah. Tapi sekarang tiba-tiba sudah bukan jadi Perdana Menteri, baru dia nak buat macam begini. Saya pun tak pasti kenapa lah. Pada hadir sama pada ceramah itu adalah seteru musuh ketat Mahathir dulu. Politik tetap politik. Bermusuh hari ini, bulan depan dah jadi rakan kongsi yang sanggup buat apa saja. Hadir sama adalah pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang pernah memecat Mahathir. Mahathir pernah saman di mahkamah. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Presiden Gerakan Dominic Lau serta calon PN Dr. Muhammad Mazri Yahya. Ini barulah. Ini baru PRK Dun Simpang Jeram. Semua presiden datang. Muhyiddin datang, Abdul Hadi datang, Dominic Lau datang. Ini macam betul-betul lah pertandingan satu planet, satu galaksi datang bersama. Kenapa takut kalah kah? Saya tahu apa yang diucapkan sini. Di sini akan dicatat pihak tertentu. Saya kena panggil pula lagi.
Kalau tanya kenapa cakap macam itu, jawapan saya senang saja, kata Mahathir. Kalau salah didakwa di mahkamah, selepas itu bolehlah saya jawab di mahkamah, katanya. Sebelum ini polis memaklumkan Mahathir disiasat kerana disyaki membuat kenyataan cenderung menghasut bagi mendatangkan penghinaan atau perasaan tidak setia terhadap institusi diraja. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, siasatan dibuat berdasarkan kenyataan yang telah disiarkan sebuah portal berita pada 6 Jun yang lalu. Dan jadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat malam tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Muhyiddin bertaubatlah. bharian.com.my 3 September 2023. Muhyiddin bertaubatlah. Nak bertaubat dari apa? Apa yang Muhyiddin buat sampai dia dah kena arah untuk bertaubat ni? Sampai dia kena bagi cadangan yang cukup tegas supaya bertaubat. Selalu orang bertaubat ni kerana dia bersalah atau berdosa, baru kena ada perkataan bertaubat. Jadi apa salah apa dosa Muhyiddin ni? Suruh dia bertaubatlah. Jangan yang halal kita haramkan. Itu bukanlah hak kita. Kempen itu berkempen juga. Politik pun berpolitik juga. Namun soal akidah jangan buat main. Betul jugalah. Yang halal kita haramkan, katanya. Itu bukanlah hak kita. Kempen juga, politik juga. Soal akidah jangan buat main-main. Halal haram tu jangan buat main-main tau. Demikian ditegaskan oleh Timbalan Pengerusi BN, iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, ketika beliau mengulas kenyataan Pengerusi Perikatan Nasional PN, iaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, yang mengeluarkan fatwa baru fatwa baru bahawa haram mengundi haram mengundi calon mewakili kerajaan perpaduan pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai pada Sabtu minggu depan. Dulu waktu Muhyiddin bersama dengan DAP tak haram pun bersatu. Kenapa tiba-tiba kerajaan perpaduan difatwakan haram pula? Yang ini yang tak puas hati Tok Matasan ni. Beliau menegaskan bekas Perdana Menteri itu tidak seharusnya mempermainkan agama. Sebaliknya perlu berkempen secara matang tanpa mencetuskan sebarang kontroversi. Ini saya setuju. Katanya, sebagai senior dalam kancah politik, Muhyiddin sepatutnya menumpukan isu ingin dibawa atau manifesto parti yang membawa kebaikan kepada rakyat. Jadi jangan kata kita tidak masuk surga lah, macam-macam lagi, dan sengaja mengeluarkan kenyataan yang mengundang kontroversi. Saya memberi nasihat kepada individu berpangkat abang-abang saya itu supaya jadilah seorang yang gentleman. Betul. Jadilah seorang yang gentleman. Kita beritahu apa yang kita hendak lakukan, bukannya mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti itu. Katanya kepada pemberita selepas melawat pusat daerah mengundi PDM di Lembah Kempas di sini pada hari ini. Sebaliknya, Muhammad yang juga adalah timbalan Presiden UMNO berkata visi kerajaan perpaduan adalah cukup jelas untuk mempertahankan majoriti 2/3. Beliau berkata ia penting bagi menjayakan misi memulihkan ekonomi kerana pembentukan kerajaan yang mantap menjadi kriteria utama untuk menarik pelabur. Jelas selepas menang saja pilihan raya negeri Johor pada Mac tahun lalu, Johor membawa masuk pelaburan sebanyak 70 bilion ringgit Malaysia pada tahun lalu, iaitu 30% daripada keseluruhan pelaburan negara. Tahniah Johor. Sekarang negara kita menjadi destinasi pelabur baru yang nak datang. Contohnya Tesla pilih Malaysia, manakala Infineon Technologies pula menambah pelaburan 25 bilion di Kulim High Tech Park di Kedah, katanya lagi. Okey, dan nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.